Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua pelajar yang dapat bersama-sama dengan cikgu pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita membincangkan satu tajuk yang menjadi orang kata kegentaran ataupun kebimbangan kepada pelajar-pelajar iaitu pilihan atur dan gabungan. Tajuk yang keempat tingkatan 5 ataupun permutation and combination. Walaupun tajuk ini sebenarnya mempunyai penggunaan algebra yang boleh kata minimum, hampir-hampir tidak ada penggunaan algebra, tetapi dia menggunakan satu logik yang sangat tinggi. Untuk bab ini. Maknanya logic thinking kena baguslah untuk jawab ni. Jadi cikgu nama Haris Fazli bin Awan daripada SMK Ibrahim akan bersama-sama dengan para pelajar sekitar 40 hingga 45 minit untuk membincangkan topik ini dan memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang dapat membantu pelajar dalam menjawab soalan-soalan ujian ataupun soalan-soalan peperiksaan InsyaAllah. Bagi topik ini, secara ringkasnya cikgu bagikan yang ni, diagram ini. Konten keseluruhan topik ini akan melibatkan 3 perkara utama, iaitu bermula dengan petua pendaraban, kemudian pilih atur ataupun permutation dan juga gabungan ataupun combination. Dan kebanyakan soalan adalah bertumpu kepada pilih atur. Yang ini yang lebih mencabar berbanding dengan soalan-soalan yang melibatkan gabungan. So kita lihat dalam pilih atur kita ada 2 bentuk susunan. Dalam gabungan kita hanya memilih, tapi dalam pilih atur dia melibatkan susunan dan ada 2 bentuk susunan. Yang pertama dia panggil susunan sebaris ataupun linear, dan yang kedua ialah susunan dalam bulatan ataupun circular arrangement. Jadi ada 2 bentuk susunan. Yang inilah yang menyebabkan pengiraan kita menjadi sedikit kompleks. Jadi kita kena baca baik-baik. Bukan itu saja, dia juga bergantung kepada objek yang kita guna. Sama ada objek itu mempunyai objek secaman, berarti ada huruf-huruf ataupun nombor-nombor ataupun gambar-gambar yang serupa ataupun semuanya berbeza. Sebab cara pengiraan bagi setiap masalah ini berbeza sedikit. Jom kita tengok. Kita pergi soalan daripada aras yang rendah kepada aras yang tinggi. Kita tengok soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan 6 keping kad berhuruf. Now for those who are fluent in DLP, you have to refer to the blue text there in English. Tapi cikgu akan menggunakan bahasa Melayu lah. Campur-campur lah kan, macam rojak sikit lah kan. Kejap BM, kejap BI lah. Jom kita tengok soalan ni. Kita ada munshi di sana. Perhatikan apabila kita hendak menjawab soalan ini. Perkara yang pertama pelajar perlu beri perhatian. Iaitu wujud tak objek secaman. Ini kena lihat dulu. Jadi kalau kita semak perkataan MUNSYI, tidak ada satu huruf pun yang sama. Maknanya tidak ada kes objek secaman sebab pengiraan ini nanti berbeza. Yang kedua, adakah soalan ini melibatkan pilih atur ataupun gabungan? Langkah pertama kita tentukan sama ada wujud tak objek secaman ataupun tidak. Langkah yang kedua iaitu soalan ini melibatkan pilih atur ataupun soalan ini melibatkan gabungan. Macam mana nak kenal? Soalan pilih atur ada perkataan susun. Contoh dalam soalan ini kalau kita lihat, cari bilangan cara untuk menyusun ataupun arrange lah bahasa Inggeris kan. Arrange ke sort ke anything related to arrangement. Ataupun soalan itu memerlukan objek tersebut memang disusun. Contohnya membentuk nombor. Nombor memang kita kena susun. Berbeza dengan memilih sahaja. Memilih macam nak bagi barang, nak kongsi barang, itu kita pilih. Membentuk jatuhan kuasa dan sebagainya, maka kita pilih. Maka itu ialah soalan gabungan ataupun soalan combination. Jadi soalan ini, soalan pertama melibatkan pilih atur. Yang ketiga, kalau kita dah tahu, ini soalan pilih atur, ataupun soalan yang melibatkan susunan, kita kena tahu cara susunan dia. Sama ada susunan itu sebaris ataupun linear, ataupun susunan itu dalam bentuk bulatan. Ini yang kita nak kena tengok. Sebab pengiraan tak sama, formula dia tak sama. Susun sebaris lain, susun bulatan lain.
Dan kemudian barulah kita lihat kepada syarat yang diberi dalam soalan. Okey, bagi pelajar-pelajar yang lemah. Okey. Biasanya ada satu soalan dia tanpa syarat. Soalan A, susun tanpa syarat. Kat situlah kita dah boleh skor dah. Sikit markah, biasanya 2 markah boleh dapat lah skor kat situ. Okey, tanpa syarat. Okey, syarat pun ada, bukanlah syarat tu terlampau susah sangat. Okey, kalau kita dah biasa jawab latihan kan. Soalan ni sebenarnya jadi soalan yang mudah. Okey, ini 4 perkara yang pelajar kena jaga. Kemudian kaedah. Okey, bagaimana kita nak mengira kaedah? Untuk kaedah, okey. Untuk kaedah, maka kita melihat kepada beberapa cara yang kita boleh guna. Okey, kaedah. Yang pertama, menggunakan n faktorial. Dah belajar dah. N faktorial apa dah? N darab dengan n kurang 1, darab n kurang 2 dan seterusnya sampailah darab 1. Terus lagi dah tu dah kosong habis semua kan. Okey, jadi dia darab n tu. Maksudnya kalau kita ada contohlah 5 faktorial. Maknanya 5 darab kurang 1, 4 darab kurang 1, 3 kurang 1, 2 kurang 1, 1. Kurang lagi 1 darab kosong habis semua terus. Jadi berhenti dekat nombor 1. Okey. Tu kaedah yang pertama. Yang kedua, kaedahnya ialah dengan menggunakan NPR. Nanti kita lihatlah NPR. Yang ketiga ialah menggunakan NCR. Yang keempat, kita gabung NCR gabung dengan faktorial tu. Mungkin katalah M faktorial. Contoh, kita gabungkan. Nanti kita tengok soalan tu. Kita gabungkan dua-dua, bentuk 1 dan juga bentuk 3, kita gabung dalam satu soalan. Dan yang kelima, yang ni yang sangat popular lah digunakan dan cikgu pun suka guna ni, kita guna underscore. Sebenarnya ada lagi kaedah lain seperti menggunakan gambar rajah pokok, menggunakan set. Okay? Ada yang lain lah bentuk-bentuk. Tapi yang popular dalam soalan-soalan SPM adalah 5 kaedah ni. Okay? Ini yang popular dalam SPM. Okey, jom kita lihat bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan nombor 1. Dia kata susun semua kad. Okey, ambil semua. Soalan A sekarang ni. Okey, susun semua kad dalam satu barisan. Dia kata tanpa syarat. Tanpa syarat senang. Kita kira semua sekali ada berapa? MBUN, SYI ada 6 objek. Maka susun jadi 6 faktorial. Senang je 6 faktorial. Lepas tu tekan kalkulator. Okey, tekan kalkulator ataupun 6 faktorial ialah 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Berhenti kat 1 tu. Ataupun kita tekan kalkulator. Maka kita akan dapat jawapan dia 720. Tekan kalkulator. Okey. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan shift. So 6 tekan shift dekat kalkulator. Okey, cikgu tunjuk dengan kalkulator 570 MS. Okey, kalkulator yang ni lah. Okey, kalkulator ni. Okey, yang ni Belajar guna yang ni. Cikgu punya ada solar. Jadi kalau bateri habis selamat lagi. Okey, jadi pakai yang ada solar kalau boleh lah. Okey. So kita akan tekan shift, kemudian ada butang X. Okey. Kuasa negatif 1. Ini akan menghasilkan X faktorial. Jadi kita nampak kat LED panel kita 6 tanda seruan. Itu dia panggil 6 faktorial. Kau jangan panggil seru-seru pula. 6 seruan. Tak ada. 6 faktorial. Okay, kita panggil macam tu. Okay, dapat 720. Selesai soalan A. Soalan A. Markah biasanya standard lah kat sini ialah jawapan pak 1 markah. Pasal dia senang tanpa syarat kan. Tengok, senang tanpa syarat. Biasanya soalan macam ni keluar dalam SPM. Jangan ingat tak keluar. Macam sini senang je. Senang takkan keluar. Keluar. Cek tengok soalan SPM 2021 sampai 2023. Cuba cek. Itu yang KSSM punya soalan. Memang ada. Maknanya boleh dapat markah dengan mudah. Relax je soalan ni. Okey, senyum-senyum ya tanpa kira apa pun. Okey. Yang kedua B, soalan B. Dia kata dia nak 4 kad saja. Okey, kita tak pilih semua. Kali ni kita nak pilih 4 je. Dia nak 4 je. Okey, kalau nak 4 maka kita akan guna NPR. So, perbezaan menggunakan N faktorial berarti kita akan susun semua. Berapa objek ada? 6. Susun semua. N6 faktorial ataupun N faktorial. Bila kita nak ambil sebahagian, ada 6 objek, nak ambil sebahagian. Okey, maka kita pakai 6P4. 6P4, maka kita akan dapatlah jawapan dia. Yang ni apa dia ni? Ini ialah 6 faktorial dibahagi dengan 6 tolak 4 faktorial. Ataupun kalau tekan kalkulator, kita tekan 6, tekan shift. Shift darab tau. Shift darab ni. Shift darab. Dia akan keluarlah NCR, masukkan 4, tekanlah tanda sama. Dapatlah jawapan dia 6, P4 jawapan dia 360. Okey, 360. Kacang goreng kan susah pun. Mat senang je. C. Okey, kita tengok soalan C. Soalan C dia kata 4 kad sahaja dalam satu bulatan. Tengok perbezaan soalan B dengan soalan C. Walaupun ambil 4 kad, tapi dalam soalan B susun sebaris. Dalam soalan C susun dalam bulatan.
Jadi kita tak boleh terus ambil 6P4. Itu untuk susunan sebaris. Jadi kalau kita nak buat susunan dalam bulatan, kita ambil dulu 4 kad. Ingat, pilih 4 kad. Maksudnya pilih 4 kad, kita akan pakai 6C4. Pilih dulu 4 kad daripada 6 kad berbeza tersebut ataupun 6 objek berbeza. Kemudian barulah kita susun dalam bulatan. Macam mana susun dalam bulatan? Ambil nombor 4 ni kita tolak 1. Tolak 1 je, tak ada tolak 2, tolak 3 tak ada. Mesti tolak 1 je. Susun dalam bulatan. Okey. Maka kita akan dapat dekat sini 6C4 darabkan dengan 3 faktorial. Tu dot tu dia panggil dot produk tu. Okey. Maknanya hasil darab tu. Bukan titik perpuluhan pula. Jangan baca 6C4 perpuluhan 3 faktorial. Baca darab. Jangan baca perpuluhan. Okey. So yang ni akan menghasilkan berapa tu? 6C4 akan dapat 15. Okey, darabkan dengan 3 faktorial ialah 6. Maka dia menghasilkan jawapan 90. Okey, so kita pergi yang berikutnya, soalan D. Okey, soalan D. Okey, dia kata 4 kad sahaja dengan syarat. Ada dengan syarat. Okey, sekarang kita deal dengan condition dia. Ada syarat atau panggil kekangan. Okey. Iaitu huruf vokal mesti bersebelahan. Jadi ada berapa huruf vokal? Ada pelajar dia tak kenal mana satu huruf vokal. Huruf vokal huruf yang berbunyi. Contoh U bunyi dia U. Kalau M mana dia bunyi? Kau nak bunyi macam mana M tu? Mana dia bunyi? M. Maknanya huruf vokal huruf yang ada bunyi. Jadi ada 2 saja huruf iaitu U dengan I. So kita ada 2 huruf vokal. Dan 2 huruf vokal ni dia mesti bersebelahan. Jadi kita sekarang ni kena tengok kedudukan yang kita boleh ada. Mungkin kita ada konsonan, vokal, vokal. Okey. Tetapi baca lagi, ada lagi satu syarat. Oh, soalan ni ada 2 syarat sebenarnya. Baca baik-baik. Okey. Iaitu dia kata syarat satu ialah huruf vokal mesti bersebelahan. Ini syarat yang pertama, huruf vokal mesti bersebelahan. Ada lagi satu syarat. Syarat yang kedua, berakhir dengan konsonan. Maknanya KKVV, konsonan, vokal tak boleh. Kan? Tak boleh. Okey. Kemudian kita ada satu lagi iaitu mungkin K dekat sini, V, K. Yang ni diterima sebab berakhir dengan konsonan, huruf vokalnya bersebelahan. Ada lagi satu. Iaitu apa dia? Satu lagi. Kita kena tengok baik-baik. Okey, ni vokal. Okey, baik. Maknanya berakhir dengan konsonan kat sini. KK, VV. VV kat depan. Jadi kita ada VV, KK dan juga KVV, K. Yang satu lagi kita tak boleh guna. Yang ni kita reject. Pasal apa reject? Tidak memuaskan syarat yang kedua. Okey, jadi kena jaga syarat ni. Berapa maksimum syarat? Tak ada limit. Okey, tak ada limit syarat. Untuk susunan sebaris tidak ada limit pada syarat. Okey. Jadi dia boleh tanya 4 syarat, 5 syarat dalam satu soalan. 4 syarat, 5 syarat dia boleh tanya. Jadi pelajar kena perhalusilah syarat-syarat ni. Pastikan kita punya kes-kes itu mesti mematuhi semua syarat diberi. Okey, satu. Yang kedua, apabila 2 vokal bersebelahan, bermakna dia dikira sebagai satu objek. Okey, VV satu objek. Macam mana nak buat ni? Okey. Maknanya kita ada berapa objek berbeza sebenarnya? So kita tengok baik-baik yang ni. Ini satu, VV dikira satu objek, 2, K dikira satu lagi objek berasingan. So sebenarnya kita ada 3 objek. Bukan ada 4 objek nah, ada 3 objek. Sebab yang bersebelahan dikira sebagai satu objek. Maka kita kena kira satu-satu. Okey, untuk yang kes KVVK. Okey. Berarti V dengan V ada U dengan I, kita susun U dengan I dan IU. Berarti yang ini ada 2 faktorial. Susun UV VU. UI IU. Okey, tu UV pula kan. UI dengan IU. IU. Dan K2 tu konsonan. Berarti kita kena susun ada berapa konsonan kat sana tu? Ada 4, kita nak pakai 2 je tau. So darab 4, ambil lagi 2. Okey, so kita ada 4P2, kita dah susun 2 konsonan. Okey, yang ni So kita akan dapat dekat sana. Sorry. Okey, terpadam. Okey. Yang ni 2 faktorial darab dengan 4P2. Okey. Ataupun okey, kita ambil dulu iaitu kita ambil 2 huruf konsonan, 4C2. Okey, darab dengan sekarang kita ada 3 objek berbeza. 3 faktorial. Cuba tekan 4C2
darab dengan 3 faktorial. Ya, berapa tu? 4C2, okey, darab dengan 3 faktorial. Okey, jadi berapa tu semua? Okey, dapat satu jawapan lah. 4C2 darab 3 faktorial. Okey, dan U dengan V tu dikira satu, VV ni, U dengan I dikira satu objek. So, kita ada dekat sana 3 objek. Ambil 2 daripada 6, buang U dengan I tinggal 4. Maknanya kita ada M, M, N, S, Y. Ada 4 kat sini. Okey, kita nak 2 je. Nak 2. Jadi, kita akan pakai 4C2. Pilih dulu. Kemudian 3 faktorial ni datang dari mana? 3 faktorial ni daripada U dengan I ni dikira satu objek. Kemudian huruf yang kita dapat, katalah kita dapat huruf M dengan huruf Y. So, jadi kita ada 3 huruf. UI 1, M1, Y1. 3. Okay, sekarang kita susun 3-3 tu. Itu satu cara. Okay, U, V macam ni. Okay. Pun boleh. Pun boleh. Ni kalau kita kira dapat berapa ni? Dapat 18. Okay. Begitu juga yang V, V, K, K. Sama. Okay. Nah, di sini kalau cikgu susun terus, cikgu dah kira keseluruhan. Okay, satu cara. Okay. Ada banyak cara ni mengira. Tunjuk satu. Okay. Jadi untuk kes yang pertama dan kes yang kedua, yang ni kita dah reject. Kita hanya ambil 2 kes ini saja. Okay. 2 kes saja. Okay. Jadi kat sini kita akan dapat 2 faktorial. U ini 2 faktorial. Ambil 4 tadi. Okay. 4 darabkan dengan C2. Kita darabkan dengan berapa tadi? 3 faktorial. Okay. Pilih 2 darab dengan 3. Okay, so yang ni akan memberikan kita jawapan berapa? 36 macam itulah. Okay, cuba tengok. Okay. So kita dah susun ni, bila kita ambil 3 faktorial, maknanya kita dah susun. Tapi bahaya kat sini lah. Okay, bahaya dia kat sini. Iaitu bila kita susun terus macam ni, KK dengan VV ni dia kira bersama. Dia termasuk. Jadi bahaya bila kita terus letak 3 faktorial. Okay. Jadi kita fixkan, okay, kiraan kita. Kiraan kita fixkan. Okay. Kalau tidak kita nak kena tolak kes yang ketiga yang kita reject. Kalau kita ambil terus 3 faktorial. Jadi, dalam pengiraan permutation, bila dia melibatkan susunan yang ada pelbagai kes, pelajar kena consider kes ini baik-baik. Okay. So, jawapan sepatutnya. Okay. So, kita ambil. Iaitu U dengan I susun 2, darab dengan 4P2, maka jawapan kat sini jadi 24. Yang kedua juga samalah. Yang ini pun 2 faktorial didarab dengan 4P2, maka dapat jawapannya 24. Darab sekali, tambah 2 kes ni dapat 48 cara susunan. Okey, dapat 48. Okey. Selesailah yang tu. Selesai. Kita hanya consider 2 kes. Kes ketiga. Kalau kita ambil terus 3 faktorial, kita kena tolak balik kes KKVV. Okey, kalau kita kira semua, kita akan dapat 72. Kita tolak balik lah. Tolak balik 24 lah. Tolak balik 24. Sebab yang ini juga akan menghasilkan 24 kes. Okay, tolak balik. Tu kalau kira semua 3 faktorial. Okay, jadi cuba tengok main dengan benda ni. Okay, jawapan dah bagi dah 48. Okay, jom kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua. Okay, soalan kedua kali ni dia bagi gambar pula, gambar. Perhatikan gambar baik-baik. Follow step tadi. Ada tak objek secaman? Okay, dia guna untuk pilih atur ataupun gabungan. Okay, dan yang ketiga. Okay, apa kaedah kita nak guna? Okay, so tengok rajah 2. Menunjukkan 7 buah buku yang perlu disusun. Dah tahulah. Oh, disusun mestilah menggunakan pilih atur ataupun permutation di rak buku. Sebuah pusat sumber. Okey, perhatikan gambar buku tu semua serupa. Buku ni semua serupa. Penulis serupa kan? Semua serupa. Kulit warna semua serupa. Maknanya kita ada objek secaman. Ada 4 buku kalkulus yang sama serupa secaman dan ada 3 buku sains yang serupa secaman. Okey, jadi untuk soalan 2 ni, kita mulakan jawapan kita dengan, okey, soalannya, cari bilangan cara untuk menyusun semua buku tanpa syarat. Kan ada tanpa syarat tu. Tanpa syarat. Okey, semua buku dalam satu barisan tanpa syarat. Okey, jadi kita ambil semua sekali, ada 7 faktorial. Okey, 4 buku kalkulus, 3 buku sains. Ada 7. Andaikan dia objek berbeza dulu. Okey. Kemudian baru kita pertimbangkan kes objek secaman. Ada 4 buku kalkulus, kita letak kat bawah. 4 faktorial. 4 buku kalkulus. Dan 3 buku sains. 3 faktorial. Okey. Lepas tu tekan je lah kalkulator ni. Okey. 7 faktorial bahagi 4 faktorial darab dengan 3, maka akan dapat 35. Itu tekan kalkulator lah. Tadi dah ajar tekan faktorial kan. Okey. Dapat 35. Settle. Okey. Senang tu. B.
B ialah dia nak susun mana? Nak susun semua buku dalam satu barisan dengan syarat buku yang sama jenis mesti bersama-sama. Okey, jadi kita ada buku kalkulus. Okey. Kemudian kita ada buku sains. Maknanya ada berapa objek berbeza? Ada dua je sebenarnya. Yang ini objek pertama, yang ini objek kedua. Ada dua objek. Sebenarnya kita hanya menyusun dua objek saja. Maka bilangan cara dia ialah number of ways ataupun bilangan cara ialah 2 faktorial. So ada dua objek berbeza. Okey, mengapa cikgu tak letak 4 faktorial lagi cikgu? Sebab buku tu sama. Menyusun objek secaman, jawapan dia satu cara. Kalau cikgu nak susun buku kalkulus tu, 4 buku kalkulus ni serupa je, maka dia satu cara. Okey, jangan pening kepala kat situ. Okey, kalau nak susun juga bolehlah darab 4 faktorial, tapi sebab dia secaman bahagi balik 4 faktorial. Maka darab 1 sebenarnya. Sama juga darab buku sains ada 3 faktorial. Bahagi baliklah 3 faktorial sebab dia secaman. Maka jadi darab 1 juga. Sebab itu apabila kita menyusun objek secaman, dia dikira satu cara saja. Okey, objek secaman nak susun. Okey, jadi tak perlu letak, tak apa 2 faktorial cukup. Okey, C. Okey, soalan dia mana ada C kan? Tak ada C. Okey, tak ada C ya. Soalan berikutnya, soalan yang ketiga. Soalan ketiga. Mencabar sikitlah soalan ni. Ni baru mencabar ni. Ada 15 nombor pelbagai warna. Warna tak penting kat sini sekarang ni. Nombor yang penting sekarang ni. Okey. Dia tak susun, tak ada arahan susun warna tu. Okey. Cari bilangan cara untuk membentuk kata laluan. Sekarang dia tak sebut dah susun. Perhatikan cikgu kata tadi. Kadang-kadang ayat tu ada perkataan susun. Kadang-kadang tak ada perkataan susun. Kalau tak ada susun, kita kena tengok dia nak apa. Dalam kes ni, dia nak kata laluan. Bila kata laluan, okay, bayangkan kita guna ATM machine tu, kata laluan. Katalah kata laluan kita 1, 2, 3 lah. Okay, kalau kita tekan 3, 2, 1, mesti tak boleh guna kan? Sebab apa? Susunan itu penting. Ini menunjukkan susunan penting. Okay, kata laluan. Begitu juga dengan nombor pelik kereta, nombor telefon. Okay, itu semua melibatkan susunan. Okay, jadi kita pergi soalan A. Soalan A. Ni susah sikit ni. Okay, jom. Dia kata apa? Membentuk kata laluan menggunakan semua nombor. Menggunakan semua nombor. Okey, nak buat macam mana? Dia semua ada 15. Macam tadi balik. Macam soalan nombor 2 tadi. Semua nombor. Kenal pasti objek secaman. Oh, nombor 3 ada 3. Nombor 6 ada 3. Nombor 7 ada 2. Yang lain semuanya ada 1 je. Cuba check baik-baik. Saja cikgu bagi banyak tu nak suruh check. Nombor 1 ada berapa? Ada 1. Okey. Jadi maknanya tak ada objek secaman lah. Kecuali nombor 3, 6 dan nombor 7. Nombor 3 ada 3, nombor 6 ada 3 dan nombor 7 ada 2. Kira macam tu lah. 15 faktorial bahagi 3 faktorial. Okay, darab 3 faktorial, darab 2 faktorial. Tekanlah kalkulator, kacang goreng betul lah. Tapi ya Allah dapat nombor besar betul lah. Cikgu tulis nombornya 18162144000. Banyak betul lah kan. Okay, cuba tekan kalkulator tengok nanti dapat dalam bentuk piawai tau. Jadi maknanya kena tukar bentuk piawai kepada bentuk nombor tunggal. Okey, untuk soalan B. Untuk soalan B. Okey. Dia kata apa? Soalan B. Membentuk nombor 5 digit. Membentuk nombor 5 digit. Macam mana nak buat nombor 5 digit ni? Okey. Kes ni. Membentuk nombor 5 digit. Okey, ada banyaklah kes. Yang ni banyak kes lah. Pasal apa? Pasal ada yang secaman, ada tak secaman kan? Okey, jom. Sekarang ada banyak kes. Kita pergi case by case. Kes yang pertama. Tiada objek secaman. Tiada objek secaman. Okey, tiada objek secaman. Okey, nak buat macam mana tu? Tiada objek secaman. Okey, iaitu nombor yang kita ada nombor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa semula? 10 digit semuanya. Kita buang yang serupa. 3, 3, 3 tu kan. Kita ambil satu nombor 3. Ada 3, 3, 3. Buang 2. Tinggal satu je nombor 3. Berarti tiada objek secaman lah. Sekarang kita pilih. Maknanya untuk dapatkan 5 digit, kita ambil bilangan cara. Iaitu 10 P 5. Sebab apa guna P? Sebab kita nak bentuk nombor. Maka guna P. Tak boleh guna C. Maka tekanlah kalkulator. Yang ini kita akan dapat 30240. Okey, selesai kes pertama. Kita pergi kes kedua pula. Kes kedua, kita ada 2 objek secaman. 2 objek secaman. Jadi apakah kemungkinan yang berlaku apabila kita ada 2 objek secaman ataupun 2 identical object ni? Okey, apa yang berlaku? Kita mungkin ada
ni nombor dulu, bukan susunan nombor je. Mungkin kita ada 3 dan 2 lagi nombor. Okey. 2 lagi nombor. 3 lagi nombor. 5 semua kan? 2 nombor. Okey, ataupun ada 2 nombor 6 dan 3 nombor lain. Okey, dan ataupun ada nombor 7 ada 2 dan 3 nombor lain. Oh, ada 3. Berarti 3 ni sebenarnya cara kira dia semua serupa. Jadi kita ada 3 kat sini, kita darab. 3 kita darabkan dengan, okey, kita memilih sekarang ni. Kita nak pilih apa? Ada semua ada berapa sekarang ni? Kita buang satu nombor. Okey, dah ada tinggal 9. Dah ada tinggal 9 dah sekarang ni. Okey, so 9 sebab nombor 3 tak pakai dah, kita tak boleh ambil dah. Daripada 3 tu tak boleh ambil. So kita ambil nombor 9. Nombor ni tak boleh nombor sama dah. Jadi kalau dah guna 3, berarti tak boleh ambil lagi nombor 3 dah. Ambil 3 dah. Tak boleh ambil lagi satu nombor 3. Jadi 10 digit dah hilang satu digit. Nombor 3 tak ada dah. Okey, kemudian kita nak ambil 3. So kita ambil 3, 9C, 3 dulu. Kemudian barulah kita susun semuanya. Ada 5 digit, susun. Andaikan dia berbeza dulu. Kemudian ada 2 yang secaman. Letak 2 kat bawah. Okey. Tu tekanlah kalkulator ni. Okey, berapa dapat ni? Okey, apa semua? 1, 5, 1, 2, 0. Pandai yang bagus lah. Kau tekan bagus lah. Okey, bab tekan kalkulator kau pandai. Dapat super macam cikgu. Itu kes kedua. Kes yang ketiga pula. Banyak kes ni. Kes ketiga pula. Iaitu apa dia? 3 objek secaman. 3 objek secaman. Okey. Yang ni 2 objek secaman ni dia sama jenis. Sama jenis. Sama jenis. Maksudnya nombor 3 dengan 3 je ada. Dia tak ada 3, 3, 6, 6. Itu jenis tak sama kan? Nombor yang sama jenis dulu. 3, 3 dan 3 digit yang lain. Bukan nombor 3. Okey. Kes yang ketiga. 3 objek secaman. Yang mungkin berlaku 3 objek secaman ialah nombor, kita ambil 3, 3, 3 dan ada 2 digit lain. Yang bukan nombor 3. Ataupun kita ada nombor 6, 6, 6 dan 2 digit yang lain. Okey. Tu Jadi kita hanya ada 2. 7, 7, 7. 7 ada 2 je. Sabarlah kak. Okey. Mana boleh jadi 7, 7, 7. Nombor 7 pun ada 2 je. Okey. So sekarang ni kita ada 2 sahaja kes di mana boleh berlaku 3 objek secaman. 2 lagi digit tak sama. So kita ambil 2 kes. Kita darablah dengan berapa sekarang ni? Dah tinggal 8. 8. Okey. 8C. 8C ambil 2 lah. Okey. 8C2. Okey. Kemudian kita nak buat apa tu? Darabkan dengan macam tadilah. 5 faktorial bahagi 2 faktorial. Okey. So kira lah tekan kalkulator. Okey. Dapat berapa dah ni? Tinggal berapa dah ni? Okey, berapa? 3360. Pandailah kau. 3360. Okey, so kita pergi kes yang keempat. Banyak betul lah kes yang keempat pula. Kes yang keempat. Kes keempat. Apa dia kes keempat ni? Okey, 2 jenis 2 objek secaman. Okey, 2 objek secaman tetapi dia berbeza jenis. Sekarang berbeza jenis pula. Okey. Berbeza jenis. Maksudnya apa tu? Okey, maknanya kita ada 3, 3, 6, 6. 2 objek secaman tapi ada 3, 3, 6, 6. Itu contoh yang mungkin berlaku 3, 3, 6, 6, satu digit lain. Bukan nombor 3 dan bukan nombor 6. Okey, dan kita ada 3, 3, 7, 7, satu digit lain. Ataupun kita ada 6, 6, 7, 7 dan satu digit lain. Maknanya kita dah ada 3 kes sekarang ni. Okey, dan darab dengan 8 kita ambil C1 je. Darab dengan berapa susun? 5 faktorial. Sekarang kita bagi 2 faktorial, 2 faktorial. Sebab 3 ada 2, nombor 6 pun ada 2. So bagi 2 faktorial, 2 faktorial. Jadi 2 yang pertama ni mungkin nombor 3. Yang 2 faktorial ni mungkin nombor 6. Ataupun 3 dengan 7. Ataupun nombor 6 dengan nombor 7. Lepas tu kita selesaikan yang tu. Okey, selesaikan dapat apa ni? Yang ni selesaikan. Okey, tekan kalkulator dapat 720. Jadi bilangan cara kita jumlah semua. Okey, jumlah semua. 302, berapa semua tadi kan? Kita tambah semua ni. 30240, kita tambahkan dengan 15120, kita tambah dengan 3360, kita tambah dengan 720. Maka dapatlah jawapan dia ialah 49440 cara. Okey, cek baliklah. Okey, kaedah. Dah betul lah. Okey, tu selesai nombor 5 digit. Nombor 5 digit. Kan ada kes. Ni baru 4 kes ni. Soalan SPM ada keluar sampai 8 kes. Ini baru 4 ni. Sikit baru tu. Okay. Kita pergi yang C. Yang C ni pun ada juga dia punya apa? Dia punya kes juga. C ni pun ada kes. Jadi kita lihat dekat sini kes-kes yang kita kena tengok.
Satu, bila melibatkan objek secaman, okey, kita kena jaga dia punya kes. Dan yang kedua, apabila satu objek boleh berada di dua tempat berbeza. Maka kita kena pecah kes. Jadi dah tahulah cara memecah kes. Apabila kita melibatkan objek secaman, kita kena jaga mungkin ada pecahan kes. Satu lagi, objek yang sama berada di dua tempat berbeza. Yang ni cikgu nak kena padam ni kan. Ruang tak cukup. Jadi kita padam kat sini. Okey. Jom kita tengok soalan C sekarang. C pun nak kena pecah kes juga ni. Okey, C. Banyak betul lah kes dia. Lagi banyak pada yang tadi tau. Okey. Kita ada digit nah, sekarang dia kata tanpa ulangan. Berarti tak akan berlaku lah. 3-3 tak berlaku dah. So, tak ada objek secaman dekat sana. Tapi, digit sekarang ni kita ada digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maknanya sekali lagi kita ada 10 digit. Okey, 10 digit. Okey, lepas tu nak buat apa 10 digit ni? Kita baca soalan. Dia kata membentuk nombor genap 4 digit melebihi 4,000. Jadi untuk dapatkan nombor yang melebihi 4,000. Okey, 4 digit saja. 1, 2, 3, 4. Perhatikan sekarang ni cikgu menggunakan kaedah underscore. Okey, tadi cikgu cerita tu. Tadi guna N factorial, NPR, NCR, gabung NCR, M factorial. Okey, sekarang kita guna underscore. Okey, jom underscore macam mana? Okey, kita nak nombor 4,000. Jadi depan ni ialah nombor 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 je boleh isi. Okey, dapat 4,000. Kemudian untuk mendapatkan nombor genap di belakangnya mestilah 0, 2, 4, 6, 8. Jadi perhatikan bahawa digit yang sama 4 dengan 4. Okey, ada kat situ. Ataupun nombor 6. Okey, 6 dengan 6. Ataupun nombor 8, 8. Okey. Berarti ini yang cikgu kata tadi, digit yang sama boleh berada pada tempat yang berbeza. Bila jumpa macam ni dah tahu, saya sekarang kena pecah kes. Kena pecah kes lah. Okey. Okey. Kita mula. Perhatikan 0 dengan 2, dia tak ada pasangan. Okey, jadi kita boleh pecahkan dia. Yang pertama ialah apabila kita menggunakan 0 dan 2, ada 2 kes. Okey, 2 kes. Di depan, di belakangnya 0 ataupun 2. Ada 2 kes. So, cikgu tunjukkan kes 1. Kes 1, 1, 2, 3, 4 underscore. Okay. Perhatikan di atas ini ialah bilangan objek. Di bawah ni ialah objeknya yang boleh kita letak. Ini teknik guna underscore. Okay. Jadi di belakang kita nak nombor genap. Settle yang belakang. Sebab yang belakang tu dia punya bilangan kan. Pendek sikit. Okay. Yang depan tu banyak tu ada 6. Belakang dia berapa? Ada 5 kan. So kita pakai yang sikit. Kes belakang je sikit. Ada 5 kes lah. Tapi 5 kes ni 0 dengan 2 dikira 1 kes. Berarti kita ada 2 cara kat situ. Okey. Yang depan ni kita boleh isi nombor apa? Nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni dia tak ada duduk depan dan belakang kan? Tak ada. Yang depan saja, yang belakang saja. Okey, bermakna kita sudah pun menggunakan 2 digit. Dah guna 2 digit. Yang hadapan kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek. Jadi kita pun tulis dekat sana 6 objek. Bilangan ada 6. Objeknya ialah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6. Okey. Tetapi di tengah tu, kita dah guna 2 digit baru kan? 2 digit lah. Katakan 0 dengan 4 kita dah guna. Semua ada 10 digit. 0 dengan 4 dah digunakan. Bermakna baki lagi tinggal 8 lah kat sini. Lepas tu ialah tinggal 7 lah. 8, 7. Objek yang ada lagi lah bakinya. Okey. Padam ni kejap. Okey. 8 dan 7. Maka bilangannya ialah 6 darab 8 darab 7 darab 2. Ini bilangannya. Okey. So kita kira lah semua sekali dapat 672. 672. Okey. Kira lah. Cek betul-betul lah. Takut cikgu salah tekan kalkulator kan lawak punya cerita kan. Tekan salah kan. Okey. 672. Okey. So kes yang pertama. Kes yang kedua. Kes yang kedua ialah di mana nombor depan dengan nombor belakang ni dia boleh ambil digit yang sama. Contoh kan, dekat depan tu nombor 6. Di belakang ada nombor 6. Kat situ kita ada masalah. Okey, ada masalah sikit. So kita mula dengan di belakangnya ialah nombor, tadi dah ambil 0 dengan 2 sekarang. Di belakangnya ini ialah digit belakang ialah 02. Sekarang digit belakang ialah nombor 4 ataupun nombor 6 ataupun nombor 8. Nombor 4 atau 6 atau 8. Okey, so kita mula 1 2 3 4. Di belakang ni boleh isi 4, 6 dan 8. Jadi kalau di belakangnya 4, 6 dan 8, di depan ni kita tak boleh ambil dah nombor 4.
contohnya. Kalau di belakang nombor 4, tak boleh ambil nombor 4. Kalau di belakangnya nombor 6, tak boleh ambil lagi di depannya nombor 6. Di belakang nombor 8, di depannya tak boleh nombor 8. Bermakna bilangan digit di depan. Contohnya kalau katalah cikgu menggunakan nombor 4 di sini. Maknanya kita dah tak ada nombor 4 kat situ, tak boleh letak kat depan dah sebab digit ni tidak berulang. Jadi kita akan mula dengan nombor apa? 5. Okey. Lagi nombor 6, 7, 8, 9. Kosong tak boleh. Sebab apa kosong tak boleh? Dia nak nombor lebih 4,000 pula. So ada banyaklah kita kena tengok. Jadi dekat sini kita hanya ada 5 objek. Ingat kita dah guna 2. Nombor 4 di belakang. Kemudian kita guna pula nombor, contohnya nombor 5 di depan. Berarti dah guna 2 digit. Daripada 10 digit dah guna 2. Sekarang digit sifar boleh masuk balik, digit 2 boleh masuk balik. Okey, bermakna di sini ada 8 darab dengan 7 lagi. Kurang 1 lah. Daripada 8 digit yang available untuk second digit, kita tolak 1 jadi 7 pula. Yang available for the third digit. Okey. Jadi kita ada berapa kes semua tadi? 4, 6, 8, ada 3 kes. So kita darab semua, 3 didarabkan dengan 5, didarab dengan 8, didarab dengan 7. Okey. Didarab dengan berapa lagi? Kes. Ada berapa kes semua? 3 kes lah. Kalau tulis kat depan lah kan. Okey, darab. So kita darab semua ni sekali. Darab semua dapat berapa ni? 840. Okey, 840. Okey, ada 3 kes. Okey. Selepas tu jumlahlah semua ni. Okey, maknanya kalau kita jumlahkan 672 darab dengan 840 dah jadi berapa? Cikgu perlu kira. Okey, 672 tambah dengan 840. Okey, so dapat 1512. So bilangan cara ialah 1512 cara. Okey, membentuk nombor ni. Okey, selesai 1512. So cikgu telah pun selesai membincangkan pilih atur. Jadi tengok kaedah tadi. Yang penting tengok kaedah. Kaedah, oh cikgu guna yang ni, kalau macam ni guna n factorial. Kalau bentuk macam ni cikgu guna NPR. Oh yang ni cikgu guna NCR. Okey. Jom kita tengok soalan yang terakhir. Okey, iaitu soalan yang keempat, rajah 4. Menunjukkan 12 lollipop. Tengok gambar. Oh semua lollipop ni berbeza. Semua berbeza. Okey, semuanya berbeza lollipop ni. Laparlah lollipop lah pula kan. Sinilah nak keluar lollipop ni. Sahih. Okey. Okey, so kita pergi soalan A. Soalan A lah pula. Memilih 5 lollipop. Pilih tau ayat dia. Memilih tau. Baca soalan baik-baik tu. Memilih 5 tu. Tengok tu. Memilih bukan menyusun tau. Memilih yang nak pilih 5. Maka tak boleh guna NPR. Semua sekali ada 12. Kita nak pilih. Nak pilih berapa? Nak pilih 5. 12 si 5 lah. Okay. Tekan kalkulator. Iaitu tekan apa? Tekan 12. Tekan shift. Kalau tadi kita guna darab, sekarang kita guna bahagi. Kemudian masukkan nombor 5, tekan tanda sama. Okey, so dapatlah ni. So tekan semua sekali, kita akan dapat 792. Okey, selesai. A, B. Okey. Mengagihkan lollipop ni sama banyak kepada 4 orang kanak-kanak. Semua ada 12, bahagi dengan 4. Berarti setiap kanak-kanak akan dapat 3 lollipop. Okey. 12 kanak-kanak pertama bagi 3. Berarti ada baki lagi 9. Darab 9. Okey, bagi lagi dekat. Bagi 3 lollipop kepada kanak-kanak nombor 2. Okey, kanak-kanak nombor 3 pula. Dah tinggal 6 lah lollipop. Bagi lagi 3 dekat kanak-kanak yang ketiga. Tinggal lagi 3. 3 ni bagi dekat kanak-kanak yang terakhir. 3C3. Bagi semua 3-3 kat dia. Okey, jadi yang ini untuk kanak-kanak yang pertama. Ini untuk kanak-kanak kedua. Yang ini untuk kanak-kanak yang ketiga. Dan ini untuk kanak-kanak yang keempat. Okey, tekan kalkulator semua sekali. Okey, tekan semua, dapatlah jawapan berapa semua ni. Banyaklah. Okey, 3, 6, 9, 600. Tu dia. Punya banyak kali lollipop kan tak sama kan. Okey, kalau lollipop sama macam mana? Okey, sama nak bagi. Jawapan dia satu cara. Benda sama, satu cara. Okey, ambil lah mana-mana 3 cara. Ambil lah mana-mana. Sebab semua lollipop sama kan. Maka satu cara je. Jaga. Sebab tu kebanyakan soalan dia akan bagi tahu objeknya berbeza. Sebab objek sama, satu cara. Okey. Contohlah kan, kalau kita ada lah 5 pinggan yang serupa, nak susun dekat meja bulat. 5 pinggan serupa. Tapi nak susun dekat meja bulat. Satu cara je, letaklah mana-mana pinggan tu kat mana pun. Satu cara je. Sebab semua pinggan tu serupa. Okey. Itu tambahan lah tu, tambahan. Okey, jom kita tengok soalan C pula. Soalan C. C.
Membungkus semua lollipop terdiri daripada 3, 4 dan 5. Okey, sekarang kita nak bungkus. Tapi bungkusan ni, ada bungkusan yang ada 3, ada bungkusan yang ada 4 dan ada bungkusan yang ada 5 lollipop. Okey, konon nak bagi hadiah lah. Budak yang dapat menang nombor 1 dapat 5 lollipop. Contohlah kan, pemenang kedua dapat 4 lollipop. Pemenang ketiga dapat 3 lollipop. Okey, jadi budak berebut nak dapat nombor 1 dapat 5 lollipop kan. Okey. Dalam kes ini, kita pilih 12, C 3, kemudian tinggal baki lagi ada 9, C 4 bagi 4 orang, bagi 4 lollipop dan bungkusan yang ketiga. Okey, kita dah tinggal berapa dah? Tinggal 5 je lagi. Okey, bahagilah semuanya 5. Okey, bungkuskan dia dalam bungkusan yang ketiga. So yang ini bungkusan pertama, ini adalah bungkusan yang kedua dan ini adalah bungkusan yang ketiga. Kiralah semua tekanan. Okey, dapat 5, 7, 7, 5. Sorry, silap. Okey, jawapan soalan lain ni. Okey, iaitu dapat 27. 720. Baru betul. Okey, D. D ni kena baca soalan baik-baik. D ni perangkap. Okey, cuma dia translation bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu dia menyebabkan maksudnya telah berubah. Okey, membungkus semua lollipop dalam 3 bungkusan yang sama banyak. Dalam bahasa Melayu dia kata sama banyak. Dalam bahasa Inggeris dia kata 3 equal pages. Package-nya sama, package tu sama. Okey, maknanya kalau plastik tu warna merah, semua warna merah. Okey, plastik tu hijau, semua warna hijau. Tapi dalam bahasa Melayu, plastiknya boleh warna merah semua ataupun ada merah, hijau, biru. Mungkin jadi macam tu. Okey, sekarang kita buat andaian. Satu ialah package tu plastiknya serupa. Okey, andaian ni plastik serupa. Plastiknya serupa lah, sama warna semua sebiji kau. Plastiknya serupa. Okey, satu lagi ialah bungkusan tu plastiknya, contohlah dibungkus dalam plastik kan, bungkusan tu plastiknya tak sama, tak serupa. Plastik tak serupa senang. Okey, plastik tak serupa senang. Iaitu ada 3 semua kan? Ada 3. Jadi kita nak bahagi macam mana kita nak buat? 12. Okey. Ada 3 berarti setiap plastik akan ada 4 lollipop. 12 C 4 darab, baki ada 8 C 4 dan bungkusan ketiga tinggal 4 C 4. Okey, tekan kalkulator dapat 34650. Okey, ataupun ni ada tahu. Boleh guna factorial. Ni teknik ni tak ada kat buku teks cikgu ajar kamu. Iaitu kita ada 12 factorial lollipop. Okey, setiap bungkusan ada 4 lollipop. Letak bawah ni 4. 4. Sebab ada 3 bungkusan letak je 4, 4, 4. Okey, dapat jawapan sama juga. 34650. Ni tak ada kat buku teks ni. Okey. Plastik serupa, ini nak kena jaga ni, plastik serupa ni kena jaga sikit. Okey, kita agihkan dia, iaitu 12 C 4 darab 8 C 4, kita darab dengan 4 C 4. Macam sama je tu? Tak sama, dia tambah lagi, bahagi. Sebab bungkusan ni serupa, plastik ni serupa. Kita masukkan mana-mana lollipop pun, dia jadi sama. Berbeza dengan tadi, masukkan 4 lollipop dalam plastik warna merah, dengan 4 lollipop itu masuk kat plastik warna hijau, itu kes yang berbeza. Okay. Tapi dalam kes ini sekarang oleh kerana plastik dia serupa je. Okay. Jadi kita kena bahagi dengan 3 factorial. Kena bahagi lagi 3 factorial bawah tu. Ada 3 bungkusan serupa, 3 factorial. 4 bungkusan serupa, 4 factorial. Okay. Barulah kita tekan kalkulator. Ini dapat 5775. Tadi silap salin. Salin jawapan D dekat jawapan C kan. Okay. Dapat 5775. Sekali lagi cikgu ajar satu teknik lain. Okay. Tak ada kat buku teks ni, cikgu kongsi saja, iaitu 12 lollipop tadi. Okey, sama macam tadi, 4 factorial, 4 factorial, 4 factorial, tambah apa dah? Oleh kerana bungkusannya serupa, kita tambah 3 factorial. Okey, kalau kira ni dapat sama juga, 5775. Tekan kalkulator dapat nombor yang sama juga. Tapi di sini perbezaan dia, kita tambah apa? Tambah 3 factorial. Okey, jadi bila mengagihkan objek yang berbeza dalam bilangan yang sama, kita kena tengok kumpulan yang terbentuk. Adakah kumpulan tu dia ada ranking ke? Okey, kita nak memilih 12 orang, kita nak buat team. Nak buat team. Team ni 3 orang. Okey, team tu dia ada dia punya label lah. Ni ialah team pasukan Mars, contohnya. Ini ialah team Titanium, contoh. Bila pasukan bawah tu ada label ya, kita nak kena jaga itu. Okey, bila ada label kita kena jaga. Okey. So, cikgu telah membincangkan 4 soalan, pilih atur dan juga gabungan. Ada 1 soalan gabungan dengan variasi soalan yang berbeza dan juga menggunakan pelbagai bentuk kaedah yang telah cikgu terangkan. Sekiranya ada kesilapan, cikgu mohon maaf lah. Mungkin ada kesilapan mengira dan sebagainya, mungkin cikgu mohon maaf. Boleh rujuk balik dekat cikgu.
Okey, ataupun bincang dengan cikgu, tanya cikgu soalan, kita boleh berbincang soalan ni. Okey. So, ini adalah apa yang kita telah bincangkan, walaupun cikgu tak dapat tunjuk semua sekali kes, ada lagi pelbagai kes lain. Okey. Tapi cukuplah sekadar ini dalam tempoh masa yang ada. Mudah-mudahan perkara yang disampaikan ini memberi manfaat dan membantu pelajar untuk memahami dan seterusnya menggunakan ilmu ini menjawab soalan dalam ujian dan juga dalam peperiksaan SPM khususnya. Okey, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.